Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, seperti biasa sesi malam ni kita mulakan terlebih dahulu dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan lagi ya perkongsian dengan tuan-tuan. Kita dah masuk siri yang ke-44. Okey, halqah yang ke-44. Minggu ni saya nak sambung. Minggu ni saya dah sambung dengan tuan-tuan sambungan yang minggu lepas. Okey. Minggu lepas kita bincang tentang kana, ya, ada kita bincang tentang kana, banyak contoh dah kita kongsi-kongsi. Okey, cuma kalau tuan-tuan perasan yang minggu lepas punya nota tu dia tak lengkap lagi, maksudnya bukan semua contoh kita dah bincang daripada kana, dan juga kita katakan bahawa hari ini kita nak lengkapkan contoh-contoh yang belum lagi kita bincang pada minggu lepas ya, berkaitan kana. So boleh nanti catit-catit sikit, tuan-tuan boleh tandakan contoh-contoh tambahan yang ada pada ayat Quran yang menampakkan ya contoh-contoh berkaitan kana ya, terutama dia lah. Okey. So kita ulang sikit je kana pada minggu lepas tu kita ada bincang. Okey, ni sepintas lalu lah ya. Okey. Kana yang kita faham dia punya bentuk seperti ini ya, kana ya, dia ada perubahan-perubahan dia. Okey. Kalau kita sebut kana ya, dia ada berubah kepada kun ya, kepada yakun, kepada macam-macam bentuk yang lain lah. Maksudnya yang kita kata sebab kana ini dia melibatkan fi'il ya, dia melibatkan fi'il, so dia akan ada pada bentuk-bentuk yang melibatkan fi'il lah, sama ada ya dia boleh masuk kepada fi'il mudhari' ke ya, ataupun dia masuk kepada kita kata fi'il amar ke, dia ada. Kana tu ada bentuk mudhari' ya, ada bentuk amar dia ya. Jadi dia ada bermacam-macam lah dia punya bentuk. Tetapi kita tahu peringkat awal kana ini dia punya pattern dia adalah dia kosong kan, dia kosong, lepas tu hujung dia baris atas. So ini melibatkan apa? Dia ada melibatkan madhi, okey, madhi yang ada dhamir huwa kan, standard macam itulah yang kita belajar, dan kita ada bincang juga pada minggu lepas ya. Kana ni kalau ibu ayah ingat kita bincang ya, kita jumpa dalam ayat-ayat Al-Quran, kana dia punya terjemahan biasanya macam mana? Yang biasa kita jumpa ya, dia biasanya kita akan jumpa dengan terjemahannya ialah ya, ialah, ataupun kadang-kadang juga boleh adalah ya. Lepas tu juga boleh telah ya, sebab past tense kan, multi okay, telah, ataupun kadang-kadang juga dia boleh terjemahannya menjadi, macam itulah ya, menjadi. Maka nota ataupun perbincangan kita untuk malam ni nak melengkapkan contoh-contoh yang minggu lepas punya, yang berkaitan dengan ada khabar kana dan juga isim kana.
Ya, sebab kita tahu kana ni dia berubahlah ya kepada mudhari' ke kepada amar ke, ya. Tetapi dua elemen yang kita kena cari apa setiap kali kita berjumpa kana dengan perubahan-perubahan dia, ya. Kita kata elemen yang wajib kita cari apa? Okey, mestilah dia ada melibatkan, okey, isim, dia ada melibatkan isim kana, dia ada melibatkan isim kana. Juga ya yang perlu untuk tuan-tuan nampak ya di isim kana tu dia punya fokus dia. Okay, kemudian kita kata akan ada khabar dia lah, ya, akan ada cerita dia ya, khabar kana. Ya, ini standard yang kita akan jumpakan ya kalau kita berjumpa dengan kana dengan perubahan-perubahan dia, maka kana itu dengan perubahan-perubahan dia, setiap kali kita jumpa kana, kita kena tahulah ya mana isim kana ya, fokus dia mana, khabar kana ya, cerita dia, dia punya syarah dia ya untuk isim kana tu. Kebanyakannya akan ada kalau gunakan kana dan perubahan-perubahan dia lah. Okey, ingat tak lagi tuan-tuan, dia punya formula yang kita bincang yang standard ataupun yang biasanya kan kita ada tunjuk corpus minggu lepas. So standard dia apa dia punya formula dia. Okey, yang biasanya ya kita akan nampak, okey, biasanya kita akan nampak tuan-tuan ya, formulanya ya adalah dia bentuk yang standard lah kan, iaitu u ya, u dengan a. Okey, u dengan a. Okey, ya, U dengan A. Ini yang biasalah kita jumpa ya. Macam yang kita tunjukkan minggu yang sebelumnya, kita jumpa seperti itu, bentuk yang biasa. Okey, dan juga kita ada tambah kalau isim kana ni kita kata dia dhammah, okay, dhammah. Tapi secara istilah hukumnya itu adalah marfu. Ya, tapi tuan-tuan perasan tak yang kita kata marfu ni kan, yang kita kata isim kana ya dia kena marfu, tetapi kita yang pada minggu yang hadarah yang sebelum kita tunjukkan marfu itu dengan tanda dhammah kan biasanya ya, dengan tanda dhammah. Sedangkan kita tahu dan kita belajar ya, dalam banyak dah siri sebelum ni ya, sebelum siri 44 hari ni dah kita lalu banyak. Okay, marfu tu ada dengan tanda yang ya dhammah. Kita baru cover yang ini kan minggu lepas ya. Ya, kita baru cover yang ini minggu lepas, yang mana ya kita nampak isim kana tu dia marfu ya, dia u, okey, kana dia marfu ada dhammah, tanda marfu'nya dengan dhammah. Nanti selepas ini kita nak tunjuk dengan tuan-tuan ya, isim kana tu ya dia marfu, okey, marfu, tapi dengan tanda yang lain. Macam contoh ada alif, ada waw, kita nak just lengkap-lengkapkanlah ya nota kan, untuk kita macam boleh nampak isim kana ni memanglah dia marfu, tapi marfu ni bukan setakat dhammah kan, tanda hujung kalimah yang kita jumpa tu. Okey, so nanti kita nak tunjukkan lagi dua contoh ya. Kemudian kemudian yang perlu juga ya untuk kita tahu ya adalah kita kata jenis yang kedua, maknanya isim kana ni kita faham ya, dia marfu ya, kalau biasa ni bila ya, kalau fi'il itu ya, kalau fi'il itu ada dhamir huwa ya, ada dhamir hiya kan, yang standard lah. Kalau kana dengan perubahan-perubahan dia sama ada yang yang mudhari' ke ya, yang kita kata amar ke ya, perubahan-perubahan dia contohnya lah ya. Kita jumpa kana dengan perubahan dia, kana tu dia ada huwa, dia ada hiya, tuan-tuan, maka isim kananya memang biasanya nampak menonjol ya. Dia jelaslah pada ayat dia isim kana satu word dalam ayat dia marfu, cuma tanda tu bermacam-macam yang kita kena nampak. Okey, jadi marfu ni huwa ataupun hiya lah
ya, seperti yang kita bincang. Kalau fi'il tu ada fi'il kana dengan perubahan ada wa, ada hiya, so no wonder lah nanti kita akan jumpa isim kana dia marfu. Ya, isim kana dia nampak marfu dia lah. Ya, tetapi kalau kita jumpa kana ya, dengan perubahan-perubahan dia, ya, dengan dia punya perubahan-perubahan, kana dengan perubahan dia dalam tu dia bukan huwa, dia bukan hiya, ya, ada domain-domain lain, maka cari yang kedua apa? Untuk kenal isim kana juga kalau dia bukan isim marfu, ya, caranya adalah yang kita biasa bincang tu domir. Okey, domir, ya, domir, ya, domir domir tersembunyi, kan? Domir mustatir, domir tersembunyi yang ada di dalam kana. Kita tahu kana fi'il dengan perubahan-perubahan dia. Kalau kana dengan perubahan dia tu bukan wa, bukan hiya, ada domain-domain lain, pada waktu tu at that time kita nak cari isim kana. So isim kana dia adalah domir tersembunyi, kan, domir mustatir. Yang ada domir sebenar yang ada dalam kana tu, kita keluarkan, kita labelkanlah sebagai isim kana. Nanti kita cuba buat satu yang standard sebelum kita go through ke depan lagi dengan contoh-contoh yang baru, ya, tambahan yang muhadarah minggu lepas. Okey, baik. Domir tersembunyi. Okey, khabar kana kita cerita dengan tuan-tuan mansub. Kan, khabar kana dia mansub. Mansub mansub pun ada tanda bermacam-macam juga. Ya, mansub ni kalau kita belik pada modulnya, bila mana kita sebut dia mansub, ya, bila mana kita sebut dia mansub, ya, maka yang kita kata perlu untuk kita tahu adalah dia punya tanda lah, ya, tanda tu dia boleh dengan fathah, ya. Kita kata contoh khabar kana, ya, dia mansub, tanda biasanya kita nampak fathah, kan, ya, fathah. Nanti kita nak tunjuk dengan tuan-tuan kalau ada contoh-contoh yang sesuai, ya. Khabar kana dia mansub, tapi mansubnya dengan tanda yang lain daripada fathah, kan, mungkin dengan ya kat ujung ke, ya, dengan kasrah ke. Ini lihat kepada ayat. Kalau kita sempat bincang, kita akan tunjukkanlah satu persatu macam mana, ya, tuan-tuan kenal khabar kana tu. Ya, dia cerita satu kalimah dia isim, dia mansub, tapi tanda mansub tu dia ada bermacam-macam, kan, tanda yang appear pada word tu. Okey, baik. So itu yang dapat kita lihat di awal lah, ya, kita punya perbincangan malam ni. Okey, dan juga kita sedia maklum, ya, bahawa kalau khabar kana ini, ya, kalau khabar kana ini tuan-tuan kita bincang pada minggu yang sudah, ya, muhadarah yang minggu yang sebelum, ya, kita kata kalau khabar kana ni, ya, dia punya jenis khabar ni ada berapa tuan-tuan? Kalau khabar kana yang kita sempat bincang minggu lepas, kan, secara umum dia ada berapa bentuk khabar cerita untuk kana dalam sesuatu ayat, ya? Dia biasanya ada 4, ya. Ada kalau istilah Arab dalam buku tu disebut arba'atu aqsam ataupun arba'atu anwa. Ada 4 types of khabar kana tu, ada 4. Kita baru bincang macam 2 kot, kan, rasanya. Okey, so pertama tu besar sangat pula. Okey, so yang pertama tu kita kata dia macam mansub lah, ya, macam kita kata satu isim, ya, isim yang mansub, ya. Maksudnya kalau kita jumpa antara bentuk khabar kana, ya, yang dia yang ada, ya, yang biasa dia satu perkataan, ya, satu word, satu perkataan tu, satu word tu dia isim, ya, isim, dan nampak dia punya mansub, ya. Ini yang kita bincang pada muhadarah yang sebelum. Kalau anda kata tuan-tuan nak murajaah, nak ulang kaji, lihat pada page RH Qiraat Center dan juga YouTube, kan, ada channel, dalam channel Lina Sanad.
Kalau tak silap saya, tuan-tuan cek nanti adalah setiap minggu akan diupload untuk rujukan kita secara percuma lah. Ya, okey, baik. Lepas tu ada juga khabar yang bentuk ayat. Ya, khabar yang mana bentuk ayat. Okey, ayatnya itu istilahnya ya, jumlah ya, ayat ismiyah. Ya, ayat ismiyah. Baik. Bila kita sebut ya, ayat ismiyah ataupun jumlah ismiyah, apa makna dia? Maknanya khabar itu tuan-tuan ni sudah berkembang. Maksudnya khabar itu sudah mula dia bentuk dalam form yang ayat. Kan biasa kita nampak khabar kana satu word kan, mansub macam tu. Jadi ada khabar kana yang dia bentuk ayat. Okay, ayat itu dia bentuk jumlah ismiyah. Kita akan tunjukkan hari ini juga. Minggu lepas kita agak sibuk dengan jumlah yang fi'liyah. Kan yang kita bincang dengan tuan-tuan, ya, ada dapat kita tambahkan info. Ya, kalau kita jumpa khabar kana yang jumlah fi'liyah, maksudnya khabarnya bentuk ayat. Ayat tu dia start dengan fi'il, biasanya fi'il mudhari'. Kan ini kita dah cover lah. Ya, yang rasanya yang belum tu jumlah ismiyah ni ya, dengan yang keempat. Maksudnya daripada 4 kategori ni, 4 kategori khabar kana, 4 kategori jenis khabar kana, 2 dah dapat kita selesaikan minggu lepas ya. Isim mansub satu word dan juga jumlah fi'liyah yang ada makna istimrar. Kan kalau kita jumpa kana dengan perubahan-perubahan kana dia dengan madhi, kana, madhi dan perubahan-perubahan di madhi plus yang mudhari'. Jadi bila madhi, kana dengan perubahan campur yang mudhari', so dia akan datang new meaning kan, dia akan datang makna berterusan selalu, sentiasa. Ini yang kita dapat daripada perbincangan kita tentang yang khabar yang ketiga. Ya, yang keempat jenis apa? Jenis ya shibih. Shibih jumlah. Ya, shibih jumlah. Okay, shibih jumlah ini ya, mudah kita kata yang makna shibih jumlah ini adalah frasa. Frasa rangkai kata ya, ayat tergantung, itu maksud shibih jumlah. Shibih ni seakan ataupun seperti jumlah ayat, seakan ataupun seperti ayat. Ada khabar, ada cerita khabar kana ya, ada cerita yakni khabar kana dia bentuk phrase, dia bentuk shibih jumlah, dia bentuk ayat tergantung. Ni yang kita nak cover malam ni ya. Yang kedua dengan yang keempat ni lah terutamanya. Okey. Kita dah nampak ya, ini yang kita bincang minggu lepas kan. Kita dah nampak kana ya, dia ada isim kana, ada khabar kana yang bentuknya u dengan a biasanya, tapi kita boleh kata isim kana dia marfu' ataupun dhamir tersembunyi, khabar kana dia mansub, tapi ada juga mansub yang tanda bermacam-macam, ada juga khabar kana dia bentuk ayat macam itulah. Jadi itu bentuk awal yang kita dapat tunjukkan dengan tuan-tuan. Okey, baik. Jadi contoh yang saya nak lanjutkan daripada kelas kita malam ni ya, contoh yang pertama adalah ya, yang kita dah bincang sebelum ni ya, adalah kalau yang contoh yang standard tu kita dah lalu sebelum ni, yang u dengan a tu memang dah biasalah ya, memang kita dah nampak banyak. Okey, antaranya antaranya yang saya nak kongsikan ni satu ya, adalah sebenarnya okey yang melibatkan ya, yang kita kata ada melibatkan, okey, ada melibatkan yang isim kana yang marfu' tadi. Kan tadi kita kata dengan tuan-tuan kan,
bila mana kita sebut dia marfu', ya, bila mana kita sebut dia marfu', ya, maka marfu' itu bila kita sebut word ni marfu', word itu marfu', tanda dia bukan setakat dhammah aja. Okay, dia ada bermacam-macam lagi. Okey, apa contoh dia? Kita ambil satu daripada Al-Quranil Karim, okey, iaitu pada ayat, kalau boleh tuan-tuan tandakan juga, ni contoh, kita nak ambil contoh ayat Quran yang ada kana, tapi dia punya tanda marfu' dan tanda yang lain itu agak berbeza. Bukan yang standard ataupun bukan yang biasa kita kenal marfu', dhammah, kita kenal mansub dia, fathah, bukan yang itu. Yang itu kita dah memang kita jelaslah kan. Okey, apa contohnya? Ayat 80, ya, ayat 80, ayat 80, surah Al-Kahfi. Ayat 80 surah Al-Kahfi. Okey, tuan-tuan lihat ayat 80 surah Al-Kahfi, saya paparkan juga, sama-sama kita dapat lihat dalam ayat 80 itu macam mana, ya, bentuk kana, macam mana kita nak kenal isim kana, fokusnya, dan juga khabar kana dia. Kita praktis teruslah. Tadi di awal kita dah bincang teori, ya, tuan-tuan dah dengar banyak kali juga, jadi rasanya dapat bantulah, ya, untuk kita cari nanti mana isim kana, mana yang khabar kana dalam al-ayah al-Quraniyah. Okey, baik. Ayat 80, ya, ayat as-samanin fi suratil Kahf, ya. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini, ya. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ya, panjang-panjang ni lah. Okey, baik. Kita cuba-cuba kejap. Okey, ni saya conteng-conteng kat sini. Ya, kalau tuan-tuan free pun boleh cuba-cuba juga. Okey, ayat ini, okey, ada kana. Kankah? Kana. Okey, kana. Bila ada kana, ya, bila ada kana, maka kita kena cari apa? Kita kena cari isim kana, okay, isim kana, dan juga khabar kana, ya, dan juga cerita kana lah, yang predikat kana. Macam mana kita nak cari sekarang? Saya tunjukkan dengan tuan-tuannya dia punya bentuk dia. Okey, biasanya kita tahu isim kana, ya, dengan khabar kana dia saling sebelah menyebelahkannya, dia saling bersebelahan, bersebelahan. Okey, bersebelahan. Okey, baik. Jadi kana di sini, kana, ya, dia hujungnya baris atas, maka kana ini dia punya hujung baris atas, dia melibatkan dhamir apa? Dia melibatkan dhamir huwa lah, kan, dia melibatkan dhamir huwa yang biasa, ya. Kana kalau hujung baris atas, so dhamir huwa. Okey, bila kana tu dah dhamir huwa, bila kana tu ada dhamir huwa, okey, maka isim kananya bentuk apa? Dia mesti ada menonjol. Marfu. Marfu. Okey, baik. Ni tuan-tuan ingat tak kisah yang ada, ya, kisah dalam surah Al-Kahfi ada kisah yang yang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kan. Dia cerita, ya, ada kanak-kanak, kan. Lepas tu cerita tentang perahu, kan, macam tu. So ini cerita yang ada lah. Okey, baik. Agak-agak, kan, tuan-tuan, mana dia punya yang isim kana dia, ya. Sebab tadi kana ada huwa. Okey, kana ada huwa. So kana ada huwa, isim kananya mesti dia marfu kan. Word yang mana agak-agak yang kita boleh keluarkan daripada fakana abawahu mu'minaini fakhashina ila akhir al-ayah. Kan yang mana? Okey. Kalimah yang mana sebenarnya, tuan-tuan? Dia ada berlega-lega pada area apa? Pada area, ya, bawah, bawah kat sini. Bawah. Kita cerita sikit je abawahu ni. Nanti kita tengok terjemahan. Okey, abawahu. Okey, saya keluarkan abawahu. Okey. Abawahu, ya.
abawahu. Abawahu ni dia berapa perkataan? Tuan-tuan, ni sebenarnya kalau kita lihat kalimah abawahu ni dia ada merge, dia ada gabung, tapi berapa perkataan yang dia combine tu kan? Dia ada dua sebenarnya. Dia ada dua. Satu abawah, satu abawah, lagi satu hu. Okay, hu ni yang kita faham ni lah. Kan hu tu yang kita faham, yang kita kata dhamir ya, dhamir mutasil tu ya, yang ada hu ni. Okey, nya. Nya ni maksudnya nya di sini ya. Nya, dot nya, hu ni ya, hu, hu, nya, ia, dia, nya. Hu ini yang al-ghulam ni, budak tu. Kan kita tahu kan kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, ada cerita pasal sampan lah, kan ada cerita pasal budak tu. Ghulam ni budak. Hu ni, nya ni dia refer kepada al-ghulam tu. Okey, tu dia, tu sekadar tambahan lah. Tapi abawa ni kat sini yang dia mencabar ni, kalau tuan-tuan tengok. Kenapa? Sebab dia asal dia apa? Asal dia adalah ya, word abawa ni dia masuk pada area ni. Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya dia masuk pada area ini. Dia masuk pada area yang ada melibatkan isim. Okay, abawa tu di isim. Word abawa ni di isim sebab alif lam tak ada, tanwin tak ada, dia mudhaf. Okey, mudhaf, dan dia mudhaf, dia bersandarlah kepada yang hu itu ya, kepada hu tu. Tapi abawa ni dia bukan asalnya macam tu. Dia ada macam digugurkan sesuatu letter, huruf pada abawa itu. Kenapa kata macam tu? Okey, sebenarnya abawa dia masuk pada area yang melibatkan cerita tentang kata nama. Bila kata nama ni ada dia punya bilangan dia kan ya, gender dia, jantina kata nama tu dia apa. Okey, baik. Dia masuk pada mana? Sebenarnya abawa tu ya, dia masuk pada area sini. Abawa tu dia adalah asalnya abawa ni. Dia sini. Abawa ni. Dia masuk area sini. Saya tak pastilah ya, tuan-tuan perasan ke tak ya, cuma ya abawa ini, abawa ni ya, asalnya adalah dia ada nun kat ujung. Abawa ni. Dalam kamus wallahu alam, saya tak pasti kalau kamus online ni dia ada tunjuk ke tak ya, abawani. Apa makna kan? Ustaz bincang tiba-tiba pula ada nun. Tuan-tuan nampak tak apa yang dia sebut abawani ni? Al-ab wal Dua kan? Seorang ayah, ab, abi. Seorang umi. Dua, patutlah ada nun dia. Patut ada ani dia. Patut ada ani dia. Ya, sebab abawa itu ya, sebab kalimah abawa ini ya, sebenarnya asalnya abawa ya, asalnya adalah abawani. Dia punya asal abawani. Abawani dia punya asal. Ada ani, dia dua ya, muslimani, dua orang muslim, mukminani ya, dua orang yang mukmin ya, abawani, dua. Ini bukan dua bapa. Kan mungkin kalau ya, ibu ayah nampak, Ustaz ni abawani bukan ke kalau dia muzakkar? Kan muzakkar maksudnya word abawani tu dia muzakkar, dia masculine ya, lelaki. Kalau mufrad dia kan kita buangkan alif nun whatever tu kan kita nampak macam mufrad dia kan, kalau satu kan ab kan, ab ya, bapa ya, ab ya, bapa kan, al-ab ya, dia tambah alif lam lah. Okey, ab ya, bapa kan. Kenapa macam
abawani ni ya, dia tak kata dua bapa. Abawani ni dia bukan dua bapa. Dia dua tapi satu ibu, satu bapa. Satu ibu, satu bapa. So dua orang lah. So dua orang. Abawani ada ani dua orang tapi bukan dua bapa. Satu ibu, satu bapa. Dia ada certain word, tuan-tuan akan nampak bila tambah ani ni, dia bukan maksudnya dua orang tu dua bapa macam tu, tak, jadi satu ibu satu bapa. Contoh macam kalimah abawannya ni, nampak tak? Al-ab bapa, al-um ibu. Kan kita biasa kan mesti ibu bapa, macam itulah maksud abawan, al-abawan. Dia macam juga dalam hadis, kalau tak silap saya tuan-tuan ya, aswadan. Ini contohnya aswadan. Kita biasa tak dengar kalimah aswadan, aswadan. Okey, aswadan ni ya, aswadan kan ada ani kan. Kalau ani ni kita kata ani dia dua kan ya, dia dua ya, ani dia dua. Okey, dua. Okey, dua. Satu dia apa? Satu dia kita buangkan alif nun ni kan, buangkan alif nun. Sebab alif nun tu dia tambahan. Alif nun tu dia tambahan untuk menampakkan dia dua. So bila kita buang dapat aswad. Okey, aswad. Aswad apa? Hajarul aswad. Ya. Habbatus sauda, sauda aswad, hitam. Kan hitam. Kalau sebut aswadan, itu bukan dua hitam. Hitam kan dia satu je. Aswadan ni dia hitam, putih. Macam tu. Dia ada macam satu perkataan, tuan-tuan nampak, satu kalimah bahasa Arab, dia ada ani, tapi dia bukanlah dua benda tu dia sama. Dua perkara tu dia sama. Dia yang saling berlawanan. Ibu, bapa, abawan. Ya, contoh tadi kan kita dengar aswadan, hitam, putih, dia macam tu. Ni bukan saya sebut, tuan-tuan tengok sendiri tadi dalam Mu'jam Al-Ma'ani ni ya, memang web yang biasa orang refer kalau nak lihat online punya searching Arabic English ke, so vice versa ke. So nampak tak tulis al-abawan ditambah alif lam, abawan ya, isim ada ani. Ustaz, ada ani ni memang dia dua orang, tapi bukanlah dua bapa daripada ab ya, satu bapa. Kalau dua tu abawan, tak, abawan tu ada ani dua orang tapi satu ibu ya, al-um, satu bapa, al-ab. Ni ya, dia punya pendetailan ya, tuan-tuan nampak kat sini. Dia ada lagi makna abawan tu yang ada bapa dengan atuk lah, dia ada takrifan yang seterusnya, tapi kita ambil dua ni kan, ibu bapa ya, ibu, ab, bapa. Okey, itu makna yang kita sepakat ya tuan-tuan untuk kalimah dalam ayat Quran ni tadi ya, iaitu abawa ya, abawahu dia ada dua. Satu abawa ya, abawa asalnya abawani, tadi kamu sudah tunjuk ya, dengan hu kan, dengan hu. Okey, baik. Bila kita kata dengan hu ya tuan-tuan, antara yang mungkin ibu ayah akan terfikirkan, Ustaz, kenapa dia kena buang nun? Kenapa dia kena buang nun tuan-tuan? Kenapa dia tak sabuk abawanihi? Tuan-tuan fahamkan apa yang kita nak bincang tu. Kenapa Quran tak sebut macam tu? Abawanihi. Nanti terjemahan tuan-tuan tengoklah, dia ibu bapa. Abawak tu memang ibu bapa. Tapi isu dia kenapa macam dia tak ada ni, abawanihi ke kan? Kenapa dia buang nun? Sebab kenapa? Jangan lupa kita ini ada tambah. Kalau perkataan tu dia mudhaf, perkataan tu dia bersandar. Okey, perkataan tu dia bersandar, tuan-tuan dengar baik-baik ya. Okey, perkataan tu dia bersandar. Okey, perkataan tu dia bersandar. Okey, so dia kena macam dia kena buang alif lam. Ya, maksudnya tak boleh ada alif lam. Dia kena buang alif lam dia. Ya, lepas tu kena buang tanwin. Lepas tu kena buang juga ya,
Lepas tu kena buang juga nun. Nun musanna. Ya, nun musanna ataupun nun jamak. Dia kena dibuang. Dia kena dibuang. Ya, dia kena dibuang. That's why tuan-tuan nampak kan bawah itu ya, abawahu itu asalnya abawani, ya, asalnya adalah abawani dengan hu. Kan abawan itu ibu bapa. Nanti saya tunjuk dalam terjemahan yang ada. Tapi dibuangkan nun sebab kenapa? Okay, sebab bila kalimah itu dia nak mudhaf, dia bersandar macam abawan, dia nak bersandar kepada hu, ya. Kalau perkataan yang nak mudhaf itu ya, dia ada perkataan yang mudhaf tu dia ada ani, ada aini, maksudnya ada nun musanna dia, nun yang dua. Nun dua ni yang mana? Nun yang kita kata ya, nun yang dia ni. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Nun musanna tu nun musanna. Ani, aini. Nun tu dia kena buang. Kalau word itu yang mudhaf bersandar tu dia musanna. Kan ada ani, ada aini kan, kena buang dia punya nun. Kan ada tani, taini kan, kena buang dia punya nun. Ataupun nun jamak. Kan kalau perkataan dia muzakkar, dia jamak salim, dia ada una, dia ada kita kata ada ina kan. So kita kena kalau perkataan tu dia muzakkar, dia jamak salim, dia ada una, dia ada ina, perkataan tu nak bersandar, kita kena gugurkan juga, kita kena hazafkan dia punya nun dia. Nun yang pada una, nun yang pada ina, itu maksud nun musanna, ya. Ini nun musanna, nun jamak, kena buang. Bila? Bukanlah asal jumpa kena buang, bila word itu ya dia nak mudhaf bersandar, dan word yang mudhaf nak bersandar tu dia musanna, ada ani, ada aini, ada tani, ada taini. Macam contoh apa? Abawani sekarang kan, dalam ayat Quran sekarang ya, dalam ayat Quran sekarang abawa, asalnya abawani, dia mudhaf, dia bersandar kepada hu, ya. So dia kena buang alif lam, buang tanwin, dan buang sekali dia punya nun yang ada nun yang musanna tu, ya, nun yang ani tu. Buangkan nun yang ani, which is nun yang musanna, nun yang dorang tu. Tu yang dapat abawa. Maksud abawa tadi ibu bapa. Tuan-tuan tengok ayat, tengok terjemahan ayat 80 surah Al-Kahfi. Abawa tu dia mesti ada sebut ibu bapa. Ibu bapa. Ibu bapa siapa? Abawahu kan. Ya, ibu bapa hu, ibu bapa al-ghulam itu, ya, ibu bapa si budak tu. Ya, ibu bapa si budak tu. Kita tak mampulah nak cerita full dengan tuan-tuan, lagipun kita masih lagi di peringkat asas. Jadi itu gambaran awal lah yang tuan-tuan boleh nampak ya. Okay, dia isu tentang kenapa kita kata dia dua, kenapa maksudnya ibu bapa, kenapa dua, ada ani, dan kenapa buang nun, ya, sebab dia mudhaf. Okey. Tapi tak habis lagi. Ada persoalan yang lain timbul. Kalau kita kata macam tu Ustaz, maksudnya bila abawani, kan kita faham kalau perkataan tu dia muzakkar, ya, muzakkar maskulin, nak menyebut musanna dua, ada ani, abawani, ataupun ada aini. Abawaini. Kan, abawaini. Kenapa dia tak pilih pilihan yang kedua? Tuan-tuan, abawaini. Kan, kenapa dia tak sebut Ustaz macam kenapa ayat dia tak ambil macam abawaini kan? Contoh macam abawaini, so dia buangkan jelah yang nun ni. Lepas tu dia lekat dengan ha, dia kata abawaihi ke, ya. Contoh dia kan, sebab kita tahu kan kalau ialah kalau ibu bapa ni tadi seperti yang kita fahami, ada abawani, ada abawaini kan. Itu yang kita nak cerita dengan tuan-tuan. Kenapa ayat Quran ayat 80 ni
surah Al-Kahfi, ya, kenapa dia guna abawa, ya, pilihan yang pertama, kan, ya, pilihan yang pertama, kan, kenapa ani, kenapa? Okey, sebab kenapa tuan-tuan? Okey, sebab yang ani-ani ni, ani-ani ini sebenarnya apa hukum dia bila kita cerita dengan tuan-tuan kalau, ya, isim, isim dia ada ada ani, ya, isim ada ani itu dia sebenarnya lebih kepada apa? Dia lebih kepada hukumnya mar marfu. Dia lebih kepada marfu. Kenapa kata marfu ada ani ni? Kalau kita lihat dalam nota kita yang marfu, nampak tak dia sebut antara perkataannya kita kata dia marfu, tanda tu biasanya dhamma, ini normal. Yang Arab sebut alamah asliyah, ada alamah yang far'iyah, yang sub dia, iaitu ada dengan alif. Ani dia marfu, ya, perkataan tu dia marfu, tapi dengan ani dengan alif. Perkataan tu dia marfu tapi dengan ani dengan tanda alif, musanna, kan, dua. Jadi kalau kita tanya kepada tuan-tuan, ya, kenapa ayat Al-Quran ni, ya, kenapa ayat Al-Quran ni dia pilih abawa, kan, kenapa dia pilih abawa, pilihan yang pertama, ya, pilihan yang pertama tadi, ya, abawa ni, ya, abawa ni pilihan yang pertama. Kenapa dia pilih pilihan yang pertama bukan pilihan yang kedua ni, ya, bukan yang kita kata, yalah, maksudnya bukan yang pilihan yang kedua abawa ini. Kenapa? Sebab kenapa dia tiba-tiba ada kaitan marfu? Kerana ada kana, kan, ada kana. Ada kana. Ya, ada kana. Kan tadi kita tahu kan, kana bila ada huwa, ya, kana bila ada huwa, maka isim kana dia marfu. So mana dia punya, ya, kita kata isim kananya abawa tu. Okey, abawa itu akan jadi isim kana abawa. Betul ke Ustaz abawa ni jadi isim kana? Ibu bapa kan yang kedua, ibu bapa, kan, jadi isim kana. Dia isim kana, ya, sebab abawa ni dia isim kana, sebab abawa ini dia marfu. Kenapa kata marfu? Sebab abawa ni, ya, asalnya adalah asalnya adalah abawani, kan, ada alif nun. Jadi mudah kata tuan-tuan ni, kita nampak isim, kita jumpa isim kan, dia macam ada alif nun, dia itu muzakkar, dia dua, itu marfu. Itu marfu. Dia biasa abawani, ya, bila isim dia beginilah tuan-tuan boleh tambah, ya, bila dia bila dia ani ni, okey, bila dia ani ni saya kemaskan balik, ya. Bila ani ni maksudnya perkataan tu dia mesti marfu. Perkataan tu dia mesti marfu. Yang aini ni dia boleh sama ada apa? Dia boleh sama ada bila word itu dia aini, hukum dia boleh sama ada, ya, dia mansub, ya, dia mansub ataupun dia majrur. Depends kepada situasi lah, depends kepada ayat. Jadi soalan yang tadi saya ulang sikit sebelum kita tukar contoh, isunya adalah, ya, kenapa ayat ini abawahu, kan, kenapa dia tak sebut
Pilihan yang kedua, abawaini, sebab abawaini pun ibu bapa, muzakkar, musanna, aini pilihan yang kedua. Boleh sebut abawaihi juga. Kenapa tak sebut macam tu? Kerana kalimah abawani, kerana kalimah abawani, dia adalah isim kana. Macam mana kita kenal abawa, abawa itu isim kana, sebab abawa itu dia asalnya adalah abawa tu asalnya adalah abawani yang saya letakkan warna hijau ni. Jadi bila isim dia ada alif nun, ada ani, isim ada ani, isim ada ani, isim ada ani, so dia adalah marfu. Marfu'nya dengan alif sebab dia musanna, dia dua. Okey, ini yang disebut tadi kan dalam kita punya modul tadi. Saya tunjuk dengan tuan-tuan tadi kan ini tadi. Ya. Kita janji apa? Yang minggu lepas isim kana, dia isim kana nampak satu word dia marfu dengan tanda dhammah. Itu yang standard, itu yang biasa. Itu yang biasa. Tetapi yang kedua sekarang ni adalah di isim kana, dia marfu tetapi dengan tanda alif. Tadi kan kita jumpa apa kalimahnya? Abawa, abawa, contoh dia. Ni contoh kita ambil tadilah abawa. Abawa. Word abawa ni, alif ni. Alif ni dia, kenapa alif? Kenapa bukan abawai? Sebab abawa ibu bapa isim kana dalam ayat ini. Abawa tu isim kana. Okey. Abawa tu kita kata isim kana. Okey, abawa ni isim kana. So bila dia isim kana, dia marfu. Okey, dia marfu dan dia marfu dengan alif. Kenapa pilih alif? Kenapa pilih alif? Sebab word abawa ini, kenapa pilih alif? Sebab word abawa ini tadi kita dengar ab, bapa, wal kan, al ab wal bapa dengan ibu. So diorang dia pilih ani sebab musanna, diorang. Dia macam tu. Jadi tuan-tuan clear tak kenapa ayat ni orang yang belajar orang yang ada asas tu dia akan nampaklah kenapa dia pilih abawa, apa sebab dia. Okey, saya tunjukkan pada terjemahan. Saya tunjukkan tuan-tuan pada terjemahan sebelum kita pergi ke depan lagi. Okey, baik. Okey, surah Al-Kahfi kan ayat ke-80 yang ada contoh isim kana sebab kana ada huwa. So isim kana dia marfu, tapi marfu dengan alif sebab dua. Sebab musanna, abawahu, abawahu, ibu bapa budak tu, ibu bapanya. Ni kalau saya cerita dengan tuan-tuan, saya rasa kalau tuan-tuan tengok terjemahan lebih clear kot. Ada tak dia tulis macam tu? Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu kan yang kita tahu tu. Okey, ayat, maaf tuan-tuan, ayat berapa ni? Saya dah terlepas-lepas ni. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni. Okey, surah Al-Kahfi ayat 80 kan dia punya contoh dia. Yang kita nak sharing dengan tuan-tuan ni bentuk kita kata isim kana yang marfu dengan alif sebab dua. Abawa, ibu bapa. Dua. Ni nampak tak? Ni Ni saya cerita dengan tuan-tuan sebab benda tu ada dalam ayat tu. Okey. Abawa, kana ni terjemahan biasanya apa? Ialah ataupun adalah, ni adalah lah. Nampak tak ada dua? Ada dua. Mana datang dua ni, tuan-tuan? Satu ani pun tak ada kan? Kita belajar ani, aini, tani, taini. So that's why penting bincang
from the first punya word, macam mana dia form abawa itu, abawani dengan hu, lepas tu buang nun, tinggal abawa. Kenapa pilih the first punya khiyar ataupun the first punya pattern wazan ani? Sebab ada kana. Bila kana ada, ya, bila kita kata kana tu ada huwahia, ada huwahia, ada huwahia, maka isim kana marfu, ya, isim kana marfu. So kana ni ada huwa, kita nak cari isim kana. So isim kana dia kena marfu. Yang mana marfu? Yang abawa ni dia marfu dengan alif sebab dua. Ada step lah tuan-tuan nak kena pergi. Bukan kita boleh macam tengok ayat kita terus jumpa isim kana marfu. Ini ustaz kata marfu dengan dhamma kan kita tengok. Mungkin hu ni kot dhamma. Ya, mungkin man lagi kan yang mungkin ada. Mungkin al-ghulamu ni pula. Takkanlah isim kananya ke belakang pula kan, sedangkan kita tahu kana, isim kana khabar kana ni mestilah dia sebelah menyebelah satu dan dia saling berdekatan dan dia ke depan. Jadi tuan-tuan nampak kan, itu yang kita nak bincang isim kana yang dia marfu tapi dengan tanda alif pula sebab dua ibu dua orang tua dia ni yang tadi saya cerita dari awal. Terjemahan ni tuan-tuan boleh tengok. Tapi kita nak tahu bentuk perkataan tu asalnya macam mana. Itu asal dia. Buang nun dan spawn. Okeylah. Dah habis tu. Biasanya tuan-tuan logik dia kan. Ini cerita logik dia lah. Okey, logik dia. Dah kalau isim dia. Ya, isim kana dia kan. Isim kana dia. Memang dah melibatkan dua. Abawa ya. Dua. Ibu dengan bapa. Ya. Maka khabarnya pun mestilah dua juga. Dia mesti sinkro. Kalau isim kananya dia dua, isim kananya dia dua, musanna dua, ya, abawa, khabar ni pun kena pattern yang macam tu. Dia punya secara tabi'inya begitu. Ya, dia punya form. Tuan-tuan nampak tak ada tak lagi yang kita kata word dua-dua. Ya, kita cuba tengok pada ayat ni. Saya tunjuk dengan tuan-tuan. Lepas abawahu ni apa ya? Fakana ya, maka adalah abawahu. Kedua ibu bapa al-ghulam itu, budak itu, kedua ibu bapanya siapa ya? Mu'minaini. Mu'minaini. Ni orang yang belajar, orang yang ada asas, dia nampaklah mu'minaini itu macam mana ustaz kita nak ubah kepada ya, dia punya mufrad dia, kepada dia punya, kita kata dia pilihan yang keberapa, apa makna yang ada, dia tambah apa pada word mu'minaini itu. Kita cuba bincang kejap ya pada pada contoh ya. Okay, ni tadi dah bincang, lepas tu ada apa? Ada abawahu mu'minaini kan. Okay, mu'minaini. Ni kita tanya tuan-tuannya mu'minaini. Okay. Mu'minaini ini dia berapa orang tuan-tuan? Ada tak cakap ataupun kita kata syibih ya, lebih hampir dengan cakap Melayu kan mu'minaini. Mukmin kan. Ni aini ingat tak tadi aini? Bila aini melibatkan apa? Bila aini ya, maka perkataan tu melibatkan ya, perkataan itu melibatkan dia. Okey, word itu dia bila ada aini, word itu dia muzakkar ya, isim tu dia muzakkar, dia maskulin ya, dia muzakkar dan dia ada melibatkan dua juga kan aini ya, aini muzakkar dan word itu dia dua, musanna isnan, dua. Okey, mu'minaini maksudnya kalau kita nak sebut seorang tu, tuan-tuan nak buat macam mana? Kita buanglah yang aini ni kan. Aini ni kan tambahan untuk word yang muzakkar yang nak nampak dua, pilihan yang kedua kan, kita gugurkan dapatlah seorang. That's why tuan-tuan boleh nampak kan macam mana kalau perkataan tu macam dia dah jamak, dia dah musanna, kita nak convert kepada yang mufrad kan, seorang,
mukmin, ya, mukminah ini dua. Kalau seorang mukmin, kita boleh nampak bentuk isim tu mana yang tambahan, yang menampakkan tambahan tu dia dua, ya. Dia maksudnya mukminah ini dua orang mukmin. Siapa? Ibu bapa itulah kan, ibu bapa budak tu, ya. Ibunya itu beriman, bapanya pun beriman. So dua orang, kan dia dua orang tu yang guna uh, uh, mukminah ini, ya, mukminah ini. So bila kita buang aini, dapatlah buang aini dapat seorang dekan mukmin, sebab aini tu dia tambahan nak menampakkan word itu dia dua. Okey, baik, persoalan dia tuan-tuan, ya, bila sebut macam tu, Ustaz, bila aini tadi kita bincang-bincang guna yang ani kan, tak dapat tak kenapa digunakan yang aini pula, yang aini, ya. Dia sepatutnya apa, dia ada dua kan, boleh, ya, kalau nak menyebut dua orang yang beriman, seorang mukmin. Kalau dua orang mukminani dengan mukminani lekat ani dengan mukminah ini. Okey, dengan mukminah ini. Kalau tuan-tuan macam blur-blur kan, macam tak berapa nampak, kena follow siri-siri yang sebelum yang kita dah ada bincang. Karena kita bincang i'rab, kita bincang bentuk perkataan, kena follow siri by siri. Okey? Kenapa dalam ayat dia pilih pilihan yang, ya, mukminah ini, ya, mukminah ini ada aini, dia pilih pilihan yang muzakkar, ya, yang musanna, tetapi yang pilihan yang kedua, kan, ya, mukminah ini aini, pilihan yang kedua. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Ya, okey, betul. Sebab kenapa? Sebab tuan-tuan kena pegang. Kalau isim, ya, dia macam ni, isim, nampak tak ada muzakkar, ada musanna, pilihan pertama ani kan. Muannas perempuan yang musanna, pilihan pertama dia tani. Nampak word dia ani tani, terus label marfu dengan alif. Ya, marfu dengan alif. Kita jumpa perkataan, contoh ada hujungnya, ya, pilihan kedua, aini, okay, aini, ataupun perkataan tu dia hujungnya taini, kan, macam contoh kita solat subuh kan, rakaataini, kan, taini, itu mesti apa, daripada sub bahasa dia terus tanda mansub, ataupun majrur, salah satu dengan ya, kan, itu cara dia. Ani, tani, marfu dengan alif, word tu. Apa sebab? Adalah fa'il ke naib fa'il ke, ada sebab dia. Kalau aini dengan taini, dia boleh sama ada mansub ataupun majrur, depends kepada konteks ayat juga. Jadi dia pilih aini ni, okay, sebab kenapa? Okey, dia pilih dalam ayat, ya, aini, kan, sebab sekarang, ya, sebab dia ada berkaitan dengan khabarkana. Khabarkana apa? Mansub. Kan, mansub. Bila mansub, okey, bila mansub mukminah ini, okey, mukminah ini kan tadi kita faham dia boleh sama ada, ya, kita kata dia boleh aini ni dia boleh mansub ataupun majrur, kan, mansub ataupun majrur. Okey, jadi kita mungkin kata kat sini lah kan, okey, kita mungkin kata kat sini, okey ustaz, yang mukminah ni kita kata dia mansub dengan ya ataupun maju dengan ya, kan, tapi kita sekarang ni kita nak cari khabar kana. Jadi khabar kana dia lebih kepada, ya, khabarkan dia lebih kepada mansub. So kita teruslah kata bahawa yang mukminah ini isim ada aini, dia mestilah sekarang ni yang sesuai mansub, sebab
kita nak cari khabar kana. Apa cerita kepada abawahu kan ya, kepada kedua orang tua budak tu. Kedua orang tua budak itu ya, apa ceritanya ya, adalah mukminaini kan, dua orang ya, dua orang yang beriman, dua orang yang mukmin, macam tu. Jadi itu yang dia pilih mukminaini, sebab mukminaini dia khabar kana, dia mansub dengan ya. Kita tunjuk contoh satu ya. Contoh dengan tuan-tuan satu. Okey. Contoh dia tadi apa? Kita kata macam daripada yang modul ni. Okey, yang ini ya. Sesuai. Sebenarnya itu baru satu contoh kita cerita dengan tuan-tuan, cuma agak panjang jugalah sebab dia nak nampakkan bentuk tu. Ya, khabar kana, okey, dia mansub dia dengan ya. Okey, mansub dengan ya. Okey, ya ni ada ralat ni, ini dia bukan jamak muzakkar salim ni, ini dia musannah. Maksudnya apa? Maksudnya bila dia khabar kana ya, bila dia khabar kana cerita dia kena mansub. Okey, mansub dia akan pilih yang ini ni. Ini dia ada, ini dia boleh ina, satu lagi satu dia aini tu. Okey, yang aini tu. Aini. Ni saya ada terkurang notanya, tuan-tuan boleh tambahlah ya. Yang ya ni dia jamak satu, lagi satu dia musannah, aini. Ya. Tuan-tuan kena macam bila jumpa kana dengan dia punya perubahan-perubahan dia, kena cuba carilah mana isim kana, mana khabar kana dia, sebab bentuk dia begitu bermacam. Ini salah satu dia lah, nak kita nampak khabar kana ya, dia mansub tapi mansub dengan tanda ya pula kan ya, dengan tanda ya, aini. Contoh macam yang ayat yang tadilah yang kita tunjuk tu ya, ayat yang kita tunjuk tu ya, iaitu mukminaini ya, mukminaini kan ya, sebab dia aini, sebab khabar kana, mukminaini itu khabar kana, dia mansub dengan ya. Okey, dengan ya. Okey, baik, dengan ya ya. Okey, so itu satu contoh ya, kedua orang apa adalah orang-orang mukmin. Okey, baik. Contoh yang lain yang kita nak tunjuk juga ya, jumlah ismiyah ni. Okey, jumlah ismiyah ni dia ada dalam satu ayat, dalam buku disebut satu ayat tu ya tuan-tuan, ada dalam ayat 92 ya, ayat 92 surah An-Nahl, ayat 92 surah An-Nahl. Tadi meskipun satu contoh kan, tapi kalau tuan-tuan perasan dia macam satu contoh, tetapi kita bincang wang nun ni, kita bincang dia tanda marfu' dengan alif, mansubnya dengan ya suada, dia mencapai kepada beberapa topik-topik tambahan lah. Okey, baik. Ayat 92 surah An-Nahl ini antara dia. Tadi saya kata dengan tuan-tuan, jumlah ismiyah ni memang sedikit. Buku sebut kalau khabar kana ya, bentuk yang ya, khabar kana bentuk yang khabar kana bentuk yang jumlah ayat yang ismiyah yang start dengan isim, dia agak sedikit, sangat sedikit. Ada buku dia kata dalam 1-2 je dalam surah. Wallahu a'lam lah, itu berdasarkan pendapat author buku tu. So dia ada sebut dalam ayat 92 surah An-Nahl ada bentuk macam tu. Saya tunjukkannya sebab nak lengkapkan dengan tuan-tuan. Ini kita saya lewatkan sikit untuk itu. Okey. Baik. Ayat 92 ya, surah An-Nahl. Okey, alright. Okey, kalau boleh tuan-tuan off dulu ya mic tu, sebab ya nak supaya boleh dengar, sebab kawan-kawan kita semua tengah mendengar, jadi supaya jelas sikitlah. Okey.
Ayat 92 surah An-Nahl. Saya share kejap ya. Ni ada contoh dia nak tunjukkan dengan tuan-tuan. Ya. Itulah nak bincang satu contoh tu ambil waktu. Kita nak explain dengan tuan-tuan kan satu persatu sampai nampaklah dia punya form tu. Kalau setakat nak tunjuk-tunjuk tu je boleh juga, tapi ialah kita tak nampak kan marfu' dia macam mana Ustaz kata dia marfu' yang dengan alif kan ya. Ada juga nanti marfu' dengan waw pula ya. Tu kita boleh berperingkat lah, nanti kita tunjuk lagi dengan tuan-tuan. Okey, baik. So saya 92. Okey, saya tunjukkan contoh kejap. Itu tadi contoh yang sama ya, maksudnya contoh yang khabar kana ataupun isim kana ya, dan juga khabar kana yang masih lagi khabar kana dia satu perkataannya dia isim dan dia mansub kan. Khabar kana dia isim dan dia mansub mukminaini kan, tapi mansub dengan ya aini sebab dua orang beriman, iaitu ibu bapa budak tu. Okey. Ayat 92 surah An-Nahl saya nak share dengan tuan-tuan. Ni ada satu contoh yang disebut dalam ayat ini. Okey. Tuan-tuan nampak tak kat sini ya? Ada satu ayat ya. Okey. Okey. Okey, okey. Okey. Baik. Okey. Ayat itu yang mana ya? Ini ya. Antakuna ummatun hiya arba min ummah ni ya. Antakuna ummatun ya. Hiya arba min ummah. Ini. Ini saya tuan-tuan dengar-dengar je sebab dia agak kita kata yalah ini dia ringkas je kan dia punya form ni macam tu. Okey, nampak tak kat sini dia gunakan ini an takuna. Okey, ni asalnya apa takuna ni? Takunu. Ya, takunu. Ya, dia punya asal dia takunu. Ya. Kenapa dia tukar kepada na? Sebab an ni. Sebab an ni. Okey, an tu dia haraf nasab. An tu dia haraf nasab. Apa maksud nasab? Baris atas. Apa fungsi haraf nasab tuan-tuan ni? Membaris ataskan ya, ataupun kita kata memansubkan ya, hujung membaris ataskan, memansubkan hujung fi'il mudhari' ya, membaris ataskan, memansubkan hujung fi'il mudhari'. So itulah fungsi an ni. Okay, an tu dia haraf nasab. Okay, bila dia haraf nasab, so dia asal takuna ni takunu sebab ya, mudhari' Anita kan, hujung dia kena dhammah ya. Pattern yang macam ni lah yang biasa yang tuan-tuan nampak yang kita paparkan tu kan ya. Anita hujung dhammah, Anita hujung dhammah. Tapi kita ada masalah macam sebab pattern macam ni dia ada dua kan, yang mudhari'. Okey, dia ada hiya pun boleh ataupun anta kan, ataupun anta. So kita nak pilih yang mana tu nanti. Itu pun satu isu juga. Okey. Okey, itu antara je lah yang dapat kita tunjuk. Okey. Lepas tu ya takunu, saya takunu kan, tukar takuna sebab an ni tadi ni haraf nasab ya, dia memansubkan ya, dia membaris ataskan ya hujung fi'il mudhari'. Takunu bertukar kepada takuna ya. Kat sini bolehlah kita kata terjemahannya ya, boleh juga kita kata terjemahannya ya, okey, dia terjemahkan kepada ialah, adalah pun sesuai jugalah. Okey,
kenapa dia gunakan bentuk takunu ni ya? Kita kata kenapa dia takuna tu dia takunu ya, dia ada hia ataupun anta, macam mana kita nak faham, dia bergantung kepada isim kana dia, khabar kana dia lah. Okey, sekarang ni tuan-tuan nampak kan isim kana dia apa agak? Kita bincang tadi tuan-tuan, isim kana biasanya apa? Dia kan ya, dia ada tak yang ummah, ummatun. Ummatun ni ummah ataupun kita kata golongan lain, satu golongan ya. Okey, satu golongan. Okey, sebab ada satu golongan itu ya, yang mana golongan itu ya, okey, ummatun, ummah maksudnya satu golongan. Ummatun ini dia jadi isim kana kan, isim kana. Okey, isim kana dia kena marfu kan, dia kena marfu macam itulah. Okey, tadi kita tahu takuna ni asalnya adalah takunu. Asalnya adalah takunu. Okey, bila kita kata takunu, dia ada hia ataupun anta tadi kan. Agak-agak tuan-tuan rasa dalam takuna ni sesuainya nak kaitkan dengan ummah tu kan. Ummah ya, kumpulan ataupun golongan yang isim kana dia sesuai dia ummatun dia tanwin sebab tak ada alif lam, tapi dia marfu sebab isim kana ya. Jadi takuna itu ada hia ke ataupun ada anta agak-agak kan, bis kepada tadi yang kita tengok tadi kan pada modul ni kan, takuna ya, takunu asal dia, jadi pattern dia macam ni kan, ada hia ada anta. Nak pilih yang mana? Berdasarkan apa? Berdasarkan formula ni. Kan tadi tuan-tuan ingatkan kita bincang apa? Ustaz kata kalau isim kana dengan perubahan-perubahan ni, tak kira lah perubahan kana ni ya, kepada perubahan yang ya, kita kata perubahan yang takunu ya, melibatkan mudhari' kan ya, melibatkan kana perubahan kepada takunu ya, yang melibatkan mudhari' ya, tetapi tetap kena cari isim kana. Dan isim kana tu kalau nampak dia punya isim kana dia kan macam tu, nampak dia punya marfu, contoh macam ummatun nampak marfu, dhammah, okey, dhammah. Jadi maksudnya apa? Maknanya kana itu ataupun isim kana ataupun kana itu sendiri ya, kana itu dia mesti berlegar apa? Kalau isim kana ataupun kana dengan perubahan-perubahan dia macam tadi takunu, takuna ya, takuna bila dia nampak marfu, maksudnya fi'il kana itu ya ada dhamir sama ada huwa ataupun hia kan, huwa ataupun hia. Okey, huwa ataupun hia. Jadi bila kita sebut macam tu, maknanya takunu ini dia lebih ke takuna ini asal takunu ya, dia tukar kepada takuna. Sebenarnya takuna itu ada dhamir apa? Ada dhamir lebih kepada hia. Hia ni. Tuan-tuan jelas tak macam mana cara kita nak nampak takuna tu dia ada hia ke ataupun ada anta? Sebab pattern dia yang tak ada dhammah ni, kita kata hia sebab isim kana dia nampak marfu, ummatun. Isim kana ummatun. So biasa kalau isim kana nampak marfu, fi'il yang ataupun dhamir yang ada dalam fi'il, ya, biasanya dia ada huwa ya, ada hia. So that's why kita kata takunu, takuna ini dia ada hia. Kan mana khabar dia ya, takuna ni adalah satu golongan itu ya, hia ya, ia yakni golongan itu ya, hia arba min ummah. Ya, okey, baik. Ialah ya, hia ya, ialah ya, hia ya, ialah arba min ummatin. Jadi khabarnya sekarang yang mana?
daripada hia sampai sampai arba ni lah ya, hia arba ini. Hia arba ni dia jadi dia punya khabar dia. Ummatun dah isim kana kan, ummatun dia isim kana, dia u, okey, u di situ. So khabar dia mesti dia sebelah, okey, mesti dia sebelah. So sebelah ni itu ya adalah kita kata yang hia arba ya, ialah arba lebih banyak ya, satu golongan tu adalah ia lebih banyak lebih banyak jumlahnya. Arba ni kita kata lebih banyak jumlah ataupun lebih banyak kuantitinya. Okey, jadi khabar kananya adalah hia arba ni. Hia arba ni kan dia kan ayat ya, jumlah. Okey, jumlah. Okey, jumlah ayat dan dia start dengan hia. Kan taklah kita ambil ummatun. Ummatun tu je dah, ummatun tu dah isim kana, dia u. So yang selebihnya hia arba ya. Hia arba tu ialah lebih banyak, ialah lebih banyak kuantiti, lebih banyak jumlah macam tu. Okey, jadi hia arba dia ayat, okey, dia ayat. Maka bila ayat kita sebut jumlah, so ayat hia arba ni jumlah, dia start dengan hia. Hia dia dhamir isim, so jumlah ismi, jumlah ismiyah. Berani saya kata dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam buku-buku nahu ya, disebut ya, khabar kana, okay, khabar kana ni, khabar kana ya, yang nombor 2 tu yang jumlah ismiyah ya, yang jumlah ismiyah dia adalah kurang khabar kana yang bentuk jumlah ismiyah. Ayat dia start dengan isim tu dia agak kurang berbanding khabar kana yang mansub ya. Khabar kana yang tadi kan masuk kita jumpa mukminaini ya, khabar kana dia bentuk jumlah fi'liyah, bentuk yang lain. Yang jumlah ismiyah ni agak lebih dia jarang. Ni contohnya yang kita jumpa satu ni lah ya, hia arba, pendek je. Hia arba tu bukan hia tu je, bukan arba tu je. Hia arba ambil ya, hia ialah arba lebih banyak jumlah, lebih banyak kuantiti, dan kita kata hia arba itu adalah jumlah ayat yang start dengan hia isim. Maka istilahnya hia arba itu adalah khabar ya, jumlah ayat yang start dengan hia, yang start dengan isim. Maka hia arba adalah khabar jumlah yang berbentuk khabar yang bentuk jumlah ismiyah. Ni dia. Hia arba ni je yang min ummati ni lebih kepada dia punya takmilah lah, dia punya tadzil, pelengkap. Hia arba. Ni. Okey. Baik. Itu yang jumlah ismiyah. Okey. Yang syibih jumlah ni lagi senang. Syibih jumlah ni macam mana? Syibih jumlah ni tuan-tuan, dia macam mana kita jumpa khabar kana dia bentuk syibih jumlah. Dia kalau ayat ya, khabar kana dia bentuk syibih jumlah ni bila kalau kana tu ya, kalau tuan-tuan jumpa kana, ini agak special ya, kana yang kalau kita kata kana ya, khabar kananya ya, dia bentuk syibih jumlah frasa. Biasanya lepas kana tu ya, dengan ya, tuan-tuan nampak lepas kana tu ya, dengan perubahan dia ya, lepas kana dengan perubahan dia tu, dia ada kita kata dia ada haraf jar. Dia ada jar ya, contoh kita jumpa kana, kana dengan perubahan dia yang madhi ke ya, yang mudhari' ke, kita nampak lepas ni itu ya, dia ada haraf jar. Macam kana dengan perubahan dia, lepas tu ada haraf jar. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya khabar kananya dia ada bentuk yang keempat ini, iaitu khabar kananya dia bentuk syibih jumlah, frasa, ayat tergantung. Kita kata
rangkai kata. Okey, apa contoh dia? Okey, ni ya tuan-tuan pegang. Kalau kana, kita jumpa kana dengan perubahan dia, ya. Lepas itu nampak huruf jar, maksudnya kita boleh katalah, ya. Khabar kana dia mesti bentuk yang keempat, syibih jumlah. Okey. Kenapa kita kata dengan tuan-tuan macam tu? Okey, dia macam ni. Kalau yang keempat ni, dia punya bentuk dia, saya bagi satu ayat dengan tuan-tuan. Dia ada beberapa lagi lah. Okay? Tapi antara satu dia yang boleh kita tunjukkannya pada pada tuan-tuannya, antaranya ada satu ayat, ayat 48 surah An-Naml. Ya, ayat 48 surah An-Naml. Tuan-tuan cuba lihat. Kita ada katakan minggu lepas bahawa kalau yang khabar kana yang bentuk keempat ni, syibih jumlah ni, khabar kananya dia akan ayat tu dia ada kana, lepas tu ada huruf jar lepasnya, baru ada bentuk macam tu. Lagi satu, bila khabar kana ini yang bentuk syibih jumlah, frasa, ya, biasa khabar kana tu dia kat awal. Saya tulis ya, syibih jumlah khabar kana, dia bentuk syibih jumlah ni, tuan-tuan akan nampak, dia punya ayat dia kana, lepas tu ada jar, dan juga khabarnya, okay, bila dia untuk yang keempat ni, ya, untuk yang keempat ni. Khabarnya dia mesti, ya, khabarnya dia di depan, dia di depan. Mubtada'nya dia di hujung, dia di akhir. Yang keempat ni, kalau kita kata khabar kana dia bentuk syibih jumlah frasa, dia khabarnya khabar kanan itu biasa di awal, isim kanannya dia ada kat hujung, ayatnya tu dia akan bentuk kana, lepas tu ada huruf jar. Kana lepas tu ada huruf jar. Macam itulah dia punya pattern yang biasa, ya, yang dapat kita tengok. Okey, contohnya ayat 48 ya. Ni lepas ni saya nak buka dengan tuan-tuan soalan sikitlah kalau ada, ya. Ni kita pun dah lewat ni. Okey, ni satu lagi lah saya tunjuk dengan tuan-tuan. Sebenarnya waktu tu tak berapa cukup saya nak share. Macam contoh isim kana dia tadi ada marfu' dengan dhamma kan, lepas tu ada dengan alif, ada marfu' dengan waw pun ada, tapi itu nanti kita boleh waktu-waktu yang ke depan nanti ada free kita boleh share lagi lah, ya, dengan tuan-tuan. Ini pun sebenarnya dah bagi saya lah dah agak banyak juga, dah agak advance juga. So setakat itu rasanya kalau tuan-tuan kuasai itu dulu, itu dah sangat baguslah untuk kita, ya, sebenarnya. Okey, surah An-Naml, ya, surah An-Naml bukan An-Nahl, An-Naml. Maaf ya tuan-tuan, saya tunjuk akhir contoh dia. Okey, An-Naml. Okey, alright, An-Naml. Okey, macam saya pesanlah, ya, dengan tuan-tuan, kena mengulang banyak, kena ulang-ulang, kena cuba-cuba tengok, baru kita akan nampaklah dia punya bentuknya macam mana. Okey, contohnya ini, ya. Okey, ini. Okey, contoh ini. Okey, ayat 48 ni surah An-Naml ni. Okey. Okey. Ya, wa kana fil madinati tis'u rahtin. Ya, ambil sampai tis'u rahtin ni. Kita cuba kejap tuan-tuan, ya. Okey. Kita cuba tunjukkan pada tuan-tuan ni. Memang kalau yang ada asas tu, kalau kita cerita dengan tuan-tuan, dia nampaklah. Tapi kalau yang baru ikut, saya pesan dengan tuan-tuan jangan jam terus, kena tengok siri-siri yang kita dah 40 lebih ni. So ada step lah, ada marhala yang kita dah target dengan tuan-tuan untuk kelas asas i'rab ni. Okey, ayat ni kana. Okey, kana.
Kana ni ada dhamir apa tuan-tuan? Kita cuba kejap sebelum kita buka sebanyak 2 hujung-hujung ni. Okey. Dia ada hua kan? Dia ada hua. So bila kana ni dia ada bila isim kana dia ada hua, okey, bila kana tu dia ada hua hia, ya, maka isim kana ni dia bentuk marfu' lah kan, ya, u. Okey, u, ya, u. Marfu'. Ya, marfu'. So mana agak-agak dia punya isim kana dia? Kan isim kana dia. Dia sudah berada di okey, dia sudah berada di hujung. Cuba tengok, ada tak isim marfu'? Tis'atu, ya. Tis'atu ni tuan-tuan, ya. Kita kata tis'atu ni, ya. Tis'atu ni bermaksud 9. Ni 9. Nampak tak? Ni 9. Okey, 9. Okey, tadi kita kata dengan tuan-tuan, ustaz, kenapa ya tis'atu ni isim kana kan? Ni isim kana, dia dah ada kat hujung. Dia ada di hujung. So dia macam dah lain lah daripada bentuk-bentuk yang biasa kita jumpakan. Kana, isim kana, khabar kana, isim kana, khabar kana, ya, dia dah mula bentuk lain. Isim kana ni ada di hujung. Okey. Mana dia punya khabar kana? Mana dia punya khabar kana? Tak boleh tuan-tuan ambil rohtin ni. Kan ini dia punya cerita dengan tis'atu ni 9 apa? 9 rohtin, 9 orang lelaki. Rahat. Rahat ni lelaki. Macam itulah. Okey, lelaki. Okey. Ya, fil mana dia punya khabar? Fil Madinah ni. Fil Madinah ni. Okey. Kan tadi kita kata dengan tuan-tuan apa? Kalau kana, kana, lepas ni ada haraf jar. Kana ni lepas ni ada haraf jar. Kana lepas ni ada haraf jar. Macam contoh kana ni lepas ni ada fi. Fi ni dia haraf jar kan, ya. Dia haraf jar. Dalam ataupun di dalam. So sebenarnya syibih jumlah tu, ya, sebenarnya syibih jumlah ni frasa ni apa? Syibih jumlah frasa ni dia rangkai kata tu, dia kita sebut syibih jumlah ni bila ya, dia kalau jar, ya, jar plus dengan isim, dia macam tu. Kita jumpa jar plus isim, itulah dia syibih jumlah. Jadi nampak tak ini fi, ya, ada jar. Okey, jar kan, ya, dia jar. Lepas tu dia ada plus dengan Al-Madinah, ya. Dia ada plus dengan Al-Madinah. Isim kan, bandar ataupun kota, ya, ni isim. Isim. Okey. Jadi inilah jar dengan isim ni. Bila jar dengan isim ni, dia jadi apa? Dia akan jadi syibih jumlah. Apa maksud syibih jumlah? Rangkai kata, ayat tergantung, frasa. Okay, frasa macam mana kita nak kenal? Dia jar plus isim, jar plus isim, jar plus isim. Fil Madinah, di kota itu. Ataupun dalam kota itu. Kan tergantungkannya fil Madinah, dalam kota itu. Di dalam kota tersebut, apanya? Kan apa yang ada, ya, wakana, ya, dan adalah. Ya, wakana dan adalah. Fil Madinah, dalam kota tersebut, ya, dalam kota itu. Jadi kan fil Madinah ni dengarnya, ya, dalam kota itu, ya, dia tergantung. Jadi itu yang kata syibih jumlah. Jadi syibih jumlah ni dia frasa rangkai kata ayat tergantung, dia gabungan antara jar dengan isim. So nampak tak? Dia ada di awal. Dia ada di awal tu sebab kita kata tadi dengan tuan-tuan, ya, kalau yang syibih jumlah ni, ya, macam kana ni sekarang, ya, isim kana dia hujung, ya, tis'atu, ya, isim kananya dia ya, ini isim kana, ya, isim kana dia di akhir,
Ya, isim kana dia di akhir tis'atu tu ya. Okey, yang word tis'atu ni dia marfu kan. Ya, okey. Khabar kananya ya bentuk ya, khabar kanan dia bentuk syibih jumlah, iaitu fil Madinah ya. Sebab jar ya, fi gabung dengan isim al-Madinah, jar gabung isim, so dapat bentuk syibih jumlah. Okey, syibih jumlah ya. Maka bila syibih jumlah itu kita kata dia khabar kanannya bentuk syibih jumlah, dan biasa khabar kana bentuk syibih jumlah ni memang biasanya dia akan ada di depan. Dia akan ada di depan. Okey, di depan-depan lah macam tu. Okey, jadi inilah bentuk-bentuk yang dapat kita tunjukkannya dengan tuan-tuan, antara bentuk isim kana ya, yang di hujung kana ya. Lepas tu ada khabar kana yang di kedepankan pula ya. Jadi itulah antara ya bentuk-bentuk empat-empatnya kita dah cerita dengan tuan-tuan, agak banyak juga. Okay, tapi nanti ada free kita boleh kalau nanti kita jumpa kana tu kembali, kita boleh ulang-ulang perbincangan lah ya dengan tuan-tuan. Okey, maaf hari ini tak sempat kita nak buka untuk Q&A sebab waktu pun dah lebih. Tapi saya rasa hari ini dia dapat tuan-tuan nampak bentuk khabar kana ya, isim mansub tu ya, dia macam mana. Lepas tu jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah pun kita bincang, dan juga ada sikit lah tadi ya, bentuk syibih jumlah ya, dia punya pattern dia tu. Okey, saya kira cukup untuk setakat itu dulu tuan-tuan ya. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita akan bincang yang di luar, ataupun kita bincang topik lain pula, mungkin akan masuk kepada surah pula insyaAllah. So cukup untuk setakat itu dahulu ya perkongsian kita. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi pada siri akan datang. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr, lal insan lafi khusr, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.